Okey, kehadiran jangan lupa isi Kawan-kawan boleh kongsi semula link kehadiran yang tadi saya dah copy paste dekat dalam chat. Okey, saya tak nak lengahkan masa lagi. Kita akan lihat balik. Lecture plan ni awak dah dapat kan? Lecture plan daripada penyelaras. Dah dapat. Okey. Nanti dalam ni awak boleh go through lah. Awak boleh lihat dalam setiap bengkel silibusnya macam mana. Yang PLO, CLO semua ni saya dah tak terang lah sebab saya assume masa taklimat awak dah debrief. Okey. Kita ada 3 CLO. Cuma saya akan terangkan bahagian pemarkahan. Saya buat assumption yang CLO semua pelajar dah faham lah apa yang awak akan dinilai. 3 PLO awak iaitu PLO 1, PLO 5 dan juga PLO 9. Okay, PLO 1 berkaitan knowledge awak, kita akan lihat melalui report. Okay, melalui report. Kemudian PLO 5 kita tengok practical skill awak iaitu modern tool usage. Yang ini kita akan buat penilaian pada material. Material yang awak akan gegas dalam bengkel nanti. Okay, yang terakhir CLO 3 kita ada PLO 9. PLO 9 ni dia berkaitan dengan teamwork skill lah. Teamwork skill ni kita akan buat penilaian peer assessment. Maknanya awak kena alert masa dalam kuliah nanti saya akan buat bukan masa kuliah ataupun masa bengkel awak. Kita akan buat selepas selesai proses awak punya bengkel. Lepas awak dah siapkan report dan sebagainya, mungkin kalau kata ada apa-apa yang berkaitan, akhirnya tu baru kita akan buat penilaian pada CLO 3 peer assessment. Peer assessment ni adalah penilaian antara awak dengan kawan-kawan awak. Jadi awak boleh nilailah dari segi komitmen, kerjasama yang kawan-kawan awak berikan. Mungkin penilaian awak pada kawan awak bila dah buat report tu awak lihat hasilnya macam mana, dia bagi fokus ke tidak masa dia membuat perbincangan dan sebagainya tu. Itu adalah penilaian awak untuk kawan-kawan. Okey. Ini nanti awak go through lah dalam fitting tu macam mana. Okey, pemarkahan daripada 100%, awak tahulah 25%, 25% adalah untuk setiap bengkel. Okey, 25%. Okey, jadi saya cerita ni seolah-olah fitting 100 markah. Nanti awak bahagilah dengan 4. Bahagi 4, awak tahu markah fitting awak dapat berapa. Okey. Kita tak ada menggunakan apa-apa software. Semua kita gunakan hands on. Okey, yang ini berkaitan dengan kehadiran. Okey, awak mesti mengikuti sebagaimana jadual yang dah ditetapkan oleh Encik Abdullah. Okey, kalau kata jadual awak pada hari yang ataupun pada minggu 9, minggu 9 tu awak kena masuk. Kita tak boleh nak ubah sebab kita ada limitation lah. Sekali masuk makmal hanya 15 pelajar saja yang boleh masuk. Ini berkaitan dengan SOP COVID lah. Jadi kalau boleh patuhi tarikh, elakkanlah untuk awak skip kelas dan sebagainya sebab kita memang tak cukup masa untuk buat kelas ganti ataupun apa-apa khas pada pelajar-pelajar yang ada kes. Okey. Ini lecture plan. Okey, kita akan tengok untuk awak punya report. Okey, sebelum pergi ke report, kita tengok dulu pemarkahan. Sebelum apa-apa, saya kenalkan diri saya lah dulu. Nama saya Puan Hafsah binti Muhammad Noor. Mungkin ada pelajar yang dah kenal lah sebab saya dah pernah beri taklimat makmal kan. Okey, saya Puan Hafsah binti Muhammad Noor. Email saya awak boleh lihat dekat bawah tu, hafsah@uthm.edu.my. Okay, mungkin ada pelajar yang tak boleh access outer. Kalau kata kita dah close ke apa ke, awak perlu submit apa-apa, awak boleh gunakan email saya. Tapi buat masa ni kita memang sepenuhnya kalau boleh kita submission melalui outer.
Okey, nombor telefon saya pun awak dah tahu kita ada group dan di bawah ni adalah nombor bilik saya. Nombor bilik saya, yang ini nanti awak akan ada submit awak punya report dan juga awak punya produk spesimen akhir awak. Jadi kena tahulah nombor bilik saya. Bilik saya dekat blok A1 tingkat 2, nombor bilik 062. Bilik saya adalah wing yang ada lift. Nanti bila awak dah mula explore masuk ke kampus, awak boleh explore lah bilik-bilik pensyarah ada dekat mana. Okey, ini saya dah terangkan tadi 3 CLO yang berkaitan. Okey, yang ini yang kita nak buat ataupun kita nak lihat di mana penilaian assessment. Assessment kita ada 3 CLO tu maknanya ada 3 benda yang kita akan nilai. Okey, yang pertama adalah pada report awak. Penulisan. Okey, penulisan report nanti saya akan terangkan macam mana penulisan report. Untuk report dia membawa 20%. Ini daripada 100% ni 20% pergi ke report. Kemudian workpiece. Workpiece awak yang dah siap awak gegas, ini adalah 70%. Markah pada workpiece tinggi. Yang itu saya akan lihat kekemasan awak punya produk akhir dan juga dimension. Kita akan tetapkan dimension pada produk akhir awak. Kita akan ukurlah adakah awak mematuhi spek dimension yang dikehendaki. Semakin tepat full mark lah awak. Kalau kata ada berlaku mungkin awak terkecil sikit ke dan sebagainya, kita akan tolak markah. Tetapi kita ada tolerance yang dibenarkan yang kita akan consider lah untuk membantu markah awak dekat situ. Okey, ini yang kedua. Yang pertama tadi report, kedua workpiece 70% markah paling besar, dan yang terakhir yang ketiga komitmen. Komitmen ni melibatkan kawan-kawan awak tadi 10%. Okey, nanti bila saya dah buat markah ni kita akan bahagi 4 lah. Sebab kita ada 4 bengkel yang lain. Okey, ini adalah workpiece yang awak kena hasilkan. Okey, workpiece yang awak kena hasilkan. Kalau kata tak faham, awak boleh terus tanya saya lah dekat dalam ni. Okey, saya pergi dekat tugasan awak. Okey, tugasan ni nanti semua dah ada dalam Outer. Awak boleh download dan awak boleh lihatlah apa tugasan yang akan diberi berkaitan dengan fitting. Okey, kerja menggegas yang awak akan jalankan, awak boleh lihat dekat sini. Kita ada soalan. Soalan-soalan ni adalah untuk dimasukkan dalam report. Okey, kita akan tanyalah. Soalan dia terangkan dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan kerja menggegas. Okey, kemudian penerangan mestilah disertakan dengan pentingnya ataupun keperluan kerja menggegas, proses yang terlibat dan lain-lain penerangan yang perlu dan relevan. Okey, nanti saya akan bagi sedikit teori mungkin akan boleh membantu awak untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam tugasan awak ini. Okey, soalan yang kedua, awak kena senaraikan 10 alat yang awak guna semasa proses menggegas. Jadi kat situ nyatakan sekali gambar dia semua tu dan juga fungsi utama alat tangan tersebut. Okey, ini memang saya faham awak boleh Google. Tapi saya nak apa alat yang digunakan dalam bengkel. Maknanya masa awak menjalani bengkel, awak boleh snap gambar. Okey, gambar itulah yang kita nak pakai dekat dalam bengkel, dalam report awak. Kita elakkan guna gambar yang daripada internet lah. Maknanya kita nak tengok secara realnya awak pakai alat apa dekat situ. Kenal alat yang awak pakai. Okey, yang ketiga, langkah-langkah keselamatan yang biasa dipraktikkan ketika proses menggegas. Yang ni awak faham lah. Kalau masuk kat setiap bengkel, daripada pakaian awak. Macam mana pakaian yang awak perlu pakai masa awak menjalani bengkel. Adakah boleh pakai lengan pendek ataupun kena pakai lengan panjang. Pakaian satu lagi etika kita baju berkollar lah untuk lelaki.
Yang bagusnya kalau awak dah ada baju bengkel beautician. Okay. Kemudian kasut, macam mana cara kasut yang perlu awak pakai. Apa tu, dibenarkan tak untuk pakai alat kemas? Alat kemas boleh pakai ke? Alat-alat macam awak punya kad matrik bergantung. Okay, benda-benda macam tu sepatutnya macam mana? Itu yang kita akan terangkan pada poin yang ketiga. Selain daripada tu, okay, masa awak membuat kerja menggegas, kena pakai Google. Google dekat mata tu. Kenapa? Kita ada chip. Workpiece kita menggunakan metal. Jadi bila kita guna metal ni, biasa dia ada chip. Jadi serpih dia yang halus tu kalau masuk ke mata, dia sangat berbahaya. Jadi kena tahulah cara ataupun protokol sebenar bila awak masuk ke dalam makmal. Okey? Yang ini kaedah ataupun awak nak membuat workpiece. Okey, dalam ni kita dah sertakan rajah. Rajah ni nanti awak boleh lihat. Kita ada sedikit perubahan lah. Kita ada sedikit perubahan pada rajah nanti. Part yang awak lihat dekat depan ni, nanti saya akan terangkan dalam slide seterusnya lah. Awak akan diberi satu workpiece. Satu kumpulan akan diberi satu workpiece. Workpiece ni awak kena bentukkan seperti dalam rajah dalam awak punya tugasan ni. Ini adalah end product awak ataupun end workpiece awak. Asalnya kita akan bagi plat dimensi 50 kali 50 kali 4 mm. Jadi nanti awak kena potong. Awak kena potong, hasilkan seperti apa dalam soalan minta. Dan tu kita benarkan potongan awak ni kalau kata ada termasuk sikit ke apa ke, tolerance yang dibenarkan hanya tambah tolak 0.1 mm. Okay, maksudnya dekat situ kalau kata tolerance ni, okay, contohlah kita benarkan tolerance 0.10 mm. Okay, contoh dekat sini. Contoh dekat sini. Okay, kita nak awak dapatkan 25 mm. 25 mm ni, okay, yang bagusnya awak boleh hasilkan tepat 25 mm. Okay, jadi tolerance yang kita benarkan tambah tolak 0.1. Okay, 0.1 maksudnya 25.1 mm atau 24.9 mm. Okay, ni kalau dia tambah 0.1 tolak 0.1. Jadi awak punya range dimension yang full marknya daripada 24.9 hingga 25.1 mm. Okay, itulah tolerance ralat yang dibenarkan, yang diterima pakai. Okay, kalau lebih daripada tu markahnya akan tolak lah. Okay, jelas Okay, itu workpiece. Untuk report, okay, untuk report setiap kumpulan hanya buat satu report. Workpiece awak ada satu, report pun hanya ada satu. Okay, mesti menggunakan front cover yang diberi. Front cover, ini front covernya, nanti awak masukkan maklumat ahli kumpulan awak sebagainya. Bila awak menjalani amali tersebut dan bila tarikh hantar. Tarikh hantar semua tu saya akan nyatakanlah dalam kelas bila tarikhnya. Okey. Apa yang perlu ada? Senarai ahli kumpulan. Siapa? Kalau kata namanya tak ada, markahnya pun tak adalah, nanti kita akan buat assumption yang student tu tidak terlibat. Okey, kemudian objektif. Objektif awak menjalani bengkel fitting ni apa dia? Soalan jawab 4 soalan di atas. 4 soalan di atas. Dekat situ nombor 4, A. Cadangkan langkah kerja dan alat yang sesuai digunakan untuk menghasilkan plat di bawah. Maknanya awak kena ceritalah selesai menjawab 4 soalan yang diberi. Ada 4 soalan lah kat situ. Okey, kemudian pemerhatian. Pemerhatian ni kita akan tengoklah apa observation awak sepanjang awak menjalani uji kaji.
apa pemerhatian awak terhadap apa yang berlaku dekat workpiece awak, apa yang pemerhatian awak mungkin pada peralatan yang ada dekat dalam bengkel yang digunakan. Okey, yang terakhir kesimpulan, kemudian kita ada rujukan. Okey, untuk rujukan, rujukan at least ada 5. 5 reference. Okay, 5 reference ni kita pastikan awak lengkapkanlah maklumat siapa authornya, tahun bila ditulis, kemudian title ataupun daripada buku tu apa tajuk bukunya, title. Kemudian ada masa mungkin awak ambil daripada link website, kalau boleh website yang memang penulisan ilmiah lah. Biasa kalau boleh kita ambil daripada buku ataupun jurnal. Kalau kata memang awak dah last awak tak tahu nak ambil mana, kita tengok yang tu tadi page berapa. Page berapa. Okey, satu lagi kaedah kalau kata awak ambil daripada website, ini book ataupun journal. Kalau daripada website, nyatakanlah dia punya author siapa, titlenya, kemudian link. Link awak ambil maklumat tu dekat mana, dan yang terakhir retrieve on ni date awak ambil maklumat tu. Maknanya kalau awak ambil hari ni, awak akan nyatakan 27 Oktober 2021. Okey, yang tu jelas. Jelas cara penulisan untuk rujukan reference awak. Okey, laporan ditulis menggunakan words, maknanya bertype lah. Font apa nak guna semua tu awak rujuk daripada dalam maklumat tugasan ni. Pastikan laporan tu adalah memang penulisan daripada awak punya ayat. Kita akan check Turnitin. Turnitin ni pun saya akan check Turnitin. Turnitin mesti kurang, Turnitin awak punya tu mesti kurang daripada 30%. Kalau lebih memang maksudnya awak fully ambil ayat orang lain. Maknanya awak kena menulis dengan menggunakan ayat awak sendiri. Okey, laporan hard copy perlu dihantar mengikut jadual yang ditetapkan oleh pensyarah. Laporan soft copy, PDF ataupun Words perlu dihantar ke dalam author. Author yang dah disediakan, setiap pelajar dah dimasukkan dalam author. Dan yang mana hard copy tadi, hard copy awak tadi kena sertakan sekali workpiece awak. Kalau awak tak sertakan workpiece, tampallah elok-elok buat dalam sampul ataupun apa-apa yang boleh make sure workpiece awak tak hilang. Masukkan sekali dalam report hard copy, hantar ke office saya. Yang ni workpiece kena hantar sebaik saja. Seeloknya saya akan kutip lah selepas sesi amali. Yang tu awak kena masukkan dalam sampul, tulislah awak punya section, nama ahli kumpulan. Okey? Yang ni tugasan dia lah. Jelas Ada yang nak tanya tak? Sebelum saya sambung sedikit. Inilah awak punya workpiece tadi, bentuknya petak. Bentuknya petak macam ni, ukuran 50 mm kali 50 mm dan tebal dia 4 mm. Okey, kita bagi metal lah, besi. Besi ni daripada segi 4 awak kena hasilkan seperti bentuk dekat dalam figure A. Figure A ni awak kena hasilkan, akhirnya bentuk dia macam ni. Daripada sini kalau awak nampak lah bentuk kat situ. Bahagian ni awak kena buang, bahagian ni pun awak kena buang, sini pun awak kena buang. Okey, macam mana step untuk awak hasilkan awak punya
produk. Okey, kalau perhatikan setiap kumpulan walaupun awak dah diberi 50 kali 50 darab 4. Okey. First sekali awak kena guna angkuk vernier. Guna angkuk vernier, ukur. Ukur, pastikan ukurannya tepat. Okey, dapatkan workpiece yang berukuran 50 kali 50 darab 4. Okey, bila dah ukur, dah tepat, awak boleh gunakan workpiece tu. Kalau kurang jangan ambil yang workpiece tu. Make sure dia tepat ataupun lebih. Kalau lebih awak boleh kikir nanti. Awak boleh buat finishing. Okey, nanti dah ambil workpiece-nya. Kita akan mulalah step. First, awak akan buat pengukuran supaya dia dapat ukuran 50 kali 50. Awak akan potonglah setiap bucu tu, awak akan kikir dia supaya dia cantik ngam 50 kali 50. Okay, step seterusnya ini mengikut kreativiti awak lah. Bahagian merah kita akan buang. Okay, bahagian merah yang kita akan buang ni, okay, yang pertama, okay, kita ada dua bahagian. Kalau awak perhatikan ni dekat sini, yang warna hijau ni kita akan potong. Cut line. Kita akan potong. Okay, ini bahagian satu dan ini bahagian dua. Okay, bahagian satu ni, yang merah ni macam mana awak nak buang? Alat apa yang sesuai? Okay, dalam slide seterusnya kita akan lihatlah. Awak boleh pakai gergaji, awak boleh pakai drill. Tapi ikut kreativiti awak, awak rasa sesuai alat yang mana? Okay, dia ada setengah, dia sanggup untuk gergaji. Dia rasa bila gergaji bendanya lebih kemas. Sebab spesimen ni, workpiece kita hanya beri satu keping sahaja. Jadi kalau boleh, jagalah workpiece ni supaya dapat ukuran yang dikehendaki. Jangan berlaku terpotong ke, kita dah takkan beri yang lain. Okey? Okey. Sebelum awak nak buat pemotongan, apa tindakan sebelum tu? Kena tanda. Nak tanda pakai alat apa? Itu nanti kita akan lihatlah step by step apa alatnya. Okey, part merah yang pertama ni kita akan buang. Nanti kita lihatlah alat apa yang sesuai. Okey, kemudian yang kedua. Kedua ni kalau awak perhatikan sama juga. Part merah ni kita nak buang. Tetapi ada part yang mana dia dalam bentuk bulatan. Bulatan ni kalau tulis kat situ radius dia 2. Okay, tapi kat sini kita tak pakai 2 lah. Kita pakai radius 1.5. Kita just pakai mata alat bersaiz diameter 3 mm. Okay, nanti kita akan lihat kesesuaian macam mana kita nak potong. Okay, tapi tak semestinya awak perlu ikut cara saya. Mungkin awak ada cara ataupun alat yang awak rasa lebih sesuai untuk awak buat pemotongan. Okey. Ini nanti samalah prosesnya. Asalnya workpiece yang diberi, yang inilah workpiece. Ni daripada start dapat macam ni. Yang akhirnya kita nak awak dapatkan ini. Yang end tu lah awak kena hantar pada pensyarah. Okey. Dan pastikan macam tadilah tolerance yang dibenarkan hanyalah 0.1 mm. Dan tolong photostate ataupun print awak punya tugasan ni sebab awak nak rujuk dimensi. Awak nak rujuk dimensi berapa banyak ataupun berapa sudut yang kena potong. Kita dekat sana saya tak beri dah. Maknanya kalau boleh better awak print, ada hard copy lagi mudah untuk awak rujuk. Okey. Tadi kita dah cerita, awak dah buat, awak dah hasilkan produk awak ni kita bahagikan kepada dua lah bahagian. Okey, yang pertama 1, 2. Okey, bila awak dah hasilkan macam ni, yang step seterusnya awak kena potong. Awak nampak cut line. Awak kena potong dua. Awak kena potong dua awak punya workpiece. Maknanya kita ada dua bahagian lah. Yang bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey, apa yang berlaku seterusnya, workpiece ni, penilaian yang akan dilakukan
Kalau perhatikan dekat sebelah kanan slide, ini adalah workpiece bahagian atas nombor 1 dan yang ini workpiece bahagian 2. Yang ni tadi awak dah potong kan? Okey, bahagian ni dah dipotong. Dalam penilaian selain daripada kekemasan, dimensi, seterusnya saya akan slotkan yang part 1 ni dengan part 2. Okey, saya akan slotkan dia, maksudnya saya akan masukkan dia dekat sini. Saya slotkan dan dia akan jadi bentuk okey, yang ini daripada tadi dia akan jadi bentuk petak semula. Maknanya dia boleh dislot lah. Ini part 1 dan part 2 saya akan cantumkan dia. Dia workpiece 1 ni, tapi bila kita potong, kemudian nanti bahagian 1 dengan bahagian 2 ni saya akan slotkan. Kalau dia boleh ngam masuk cantik, maka awak 70% dalam tangan. Okey? Yang ini pun samalah. Just nanti awak alert, radius kita tak pakai 4. Kita pakai radius 1.5. Maknanya diameter 3 mm. Okey. Ini proses menggegas. Ini kita go through laju sedikit. Okey, kita dalam proses menggegas ada 4 benda yang awak buat. First, menanda. Menanda ni terpulang. Ada yang suka pakai pen. Tapi dalam bengkel kita ada alat untuk menanda. Sama juga macam awak menjahit baju, kita ada kapur untuk tanda kan, sebab kita tak nak rosakkan kain. Okay, dalam awak punya fitting pun workpiece awak kita akan tandakan gunakan alat yang bersesuaian. Jadi penandaan tu akan lebih jelas ataupun mungkin alat tu lebih sesuai. Metal kalau pakai pen, mungkin pen awak akan rosak ataupun tak jelas. Jadi kita akan ada alat yang kita namakan sebagai scriber untuk buat penandaan. Okay, yang kedua untuk pemotongan. Okay, untuk pemotongan alat apa pula yang sesuai? Yang ketiga membentuk. Macam mana untuk membentuk dalam proses menggegas? Okay, yang terakhir memasang. Okay, kita go through. Yang ini adalah peralatan yang digunakan. Tadi awak nak menanda kan? Okay, nak menanda kita ada pembaris keluli. Pembaris plastik pun boleh. Pastikan dia punya senggatan tu tepat. Alat yang digunakan awak kena make sure first sekali dia punya bacaan tu jelas dan tidak ada ralat. Okey, selain daripada pembaris keluli, kita juga ada angkut vernier ataupun vernier caliper lah yang awak akan panggil. Yang itu kalau vernier caliper bahagian dalam yang kalau kata dalam bulatan ke apa ke, awak boleh guna angkut vernier untuk dapatkan bacaan. Kalau guna pembaris, mungkin dia kena dia tak dapat dengan lebih tepat. Ataupun teknik, sebenarnya lebih kepada teknik cara awak mengambil bacaan. Okey. Pembaris ni untuk ukur lah, kerja-kerja mengukur. Okey, kemudian kita ada penggarit. Penggarit ni kita panggil scriber lah. Kita panggil scriber. Yang ini biasanya kalau awak ada workpiece tu nanti awak dah pakai pembaris, awak letak. Okey, scriber awak buatlah penandaan. Awak buat penandaan. Dia macam pen juga. Tapi dia akan bagi kesan ataupun ada garisan orang kata macam cala, tapi dia bukanlah, dia scratch. Dia scratch atas permukaan metal. Dia boleh beri kesan macam tu. Nanti ni pun kalau boleh nampak lebih jelas, alat ni adalah dekat kita punya makmal. Ini alat scriber tu. Okey, yang ketiga kita ada penebuk pusat. Penebuk pusat ataupun kita panggil center punch. Center punch ni tujuan dia kita nak pastikan, dekat contohlah kita ada nak buat bulatan tadi, sebelum kita nak buat drill, kita nak elakkan
kita nak elakkan kita punya workpiece tu mungkin berlaku kegelinciran lah, tergelincir daripada landasan. Jadi letak mata alat dekat situ. Kalau kita tak ada orang kata tempat ataupun slot untuk dia letak mata alat, kalau kata kita tertolak ke apa ke, takut masa kita drill, tempat yang kita nak drill tu terlari. Itu tujuan kita pakai penebuk pusat. Penebuk pusat ni kita macam punch dia sikit lah. Kita punch tanda, dia akan ada kesan lekuk. Okey, dekat lekuk tu kita letakkan kita punya mata alat drill. Jadi kerja mudah lah untuk kita drill lepas tu. Mata alat ni semua ada dekat dalam kita punya bengkel. Tinggal nak pakai dan kena tahulah bila masa awak nak guna. Okey, seterusnya kita ada sesiku L ataupun L square. L square ni kita nak dapatkan sudut 90 darjah lah. Okay, selain daripada guna L square, kita ada satu lagi alat. Kalau perhatikan dekat sini, perhatikan tolok tinggi vernier. Tolok tinggi vernier ni pun dia dah 90 darjah. Kalau awak tengok situ, dia dah 90 darjah dah. Ni mata alat ni, katalah awak dapat tadi, ni spesimen awak petak kan. Dekat sini dia 50, dekat sini dia 51. Contoh jadi nanti awak punya workpiece awak akan letak dekat sini. Workpiece ni awak akan letak kat sini. Kemudian bila awak dah letak, okey. Tolok tinggi vernier yang tajam tu awak akan gesekkan sepanjang, awak gesekkanlah pada ketinggian 50 mm, awak gesekkan sepanjang workpiece. Awak gesekkan, jadi dia akan tanda dekat sini. Contoh dekat sini, start area mana yang dia nak buang. Yang hujung ni dia mungkin tak buang lah kan. Yang tak buang, yang ni tak buang lah. Sebab dia dah ngam-ngam 50. Sorry, dia punya saya punya drawing ni dia ada lari sikit. Okay, kalau perhatikan kat sini drawing dia. Okay, dia mungkin tersengit sikit kat ujung tu kan. Jadi bila awak gesekkan, dia akan hasilkan lorikan dekat sini lah. Jadi awak tahu bahagian ni awak nak buang. Jadi kat situ dia lebih tepat bila ada 90 darjah. Ada dua alat yang awak boleh gunakan, L square ataupun tolok tinggi vernier ni. Itu bergantung awak rasa nak explore pakai guna dua-dua pun boleh. Okay, kemudian kita ada plat sudut. Plat sudut ni pun sama juga untuk 90 darjah. Dia membantu awak untuk buat proses-proses kerja menanda ataupun awak nak dapatkan bacaan tepat 90 darjah. Ini adalah alat-alat yang boleh digunakan. Okay. Okay, seterusnya kita ada kita panggil bench vise, iaitu ragu meja. Ni kita nak pegang alat awak ataupun workpiece. Masa awak nak gergaji ataupun awak nak kikir alat awak punya workpiece, kita nak pegang pakai tangan ke? Tak sesuai. Dan berbahaya. Takut kita cederakan orang yang tengah pegang. Okay, jadi kita kena gunakan alat yang betul untuk proses-proses yang sepatutnya. Macam kerja-kerja nak kikir apa semua tu. Okay, untuk pegang, awak kepit ataupun awak apit dia dekat ragu meja. Ataupun kita panggil bench vise ni. Awak letaklah awak punya workpiece kat sini. Letak workpiece kat sini. Lepas tu awak kikirlah bahagian atas ni, tepi. Nak kikir tepi, pusingkan pula. Jangan minta kawan awak pegang. Walaupun sedikit, takut kita kadang-kadang kita tak jangka kemalangan ataupun kecuaian ni dia boleh berlaku sekelip mata. Jadi pastikanlah gunakan alat-alat ni untuk membantu dan kita nak elakkan berlaku kemalangan. Okay, yang itu bench vise. Okay, yang seterusnya kita ada file ataupun kikir. Ni alat yang awak dah biasa pakai lah. Jadi kalau awak masuk bengkel, ini common
apparatus ataupun equipment yang akan ada. Tujuan dia untuk potong ataupun dichainkan atau nipiskan permukaan workpiece awak. Cuma awak kena tahu mata alat ni dia ada macam-macam jenis. Kalau file dia ada jenis flat. Nanti awak boleh nampak mata alat dia flat kat sini. Yang ini round. Flat ni dia bentuk petak macam gitu je lah. Kalau yang round, half round ni dia bulat sikit. Kemudian yang ni triangle. Jadi setiap type ataupun bentuk ni dekat kawasan yang macam mana nak awak pakai. Jadi awak kena tahulah kalau kawasan tu berbucu, jadi sesuai pakai triangle file. Kalau flat biasa tak apa, awak boleh pakai flat file ke ataupun half round ke apa ke, tak apa. Kalau kawasan yang berdiameter ataupun ada bulatan, awak kena pakai half round file. Dia punya surface pun ada lagi. Selain daripada type dia punya jenis bentuk, daripada shape dia ada perbezaan daripada segi shape. Dia punya surface. Surface pun ada dua jenis lah. Satu yang untuk rough ataupun sedikit lagi kasar dan satu lagi untuk smooth. Tengok keperluan. Biasanya kalau kata jarak dia terlalu jauh, kita akan pakai yang rough dululah. Jadi dia lagi cepat makan awak punya workpiece. Yang bahagian hujung kita nak cantikkan, kita akan pakai yang smooth. Smooth ni untuk cantikkan last. Kalau awak pakai smooth daripada awal, lambatlah awak nak selesai satu part tu. Jadi kena tahu bila nak pakai yang kasar lagi dan bila nak pakai yang smooth punya surface. Ini untuk file. Kemudian kita ada pahat. Pahat ataupun kita panggil chisel. Chisel ni dia boleh membantu awak. Contohlah tadi kita ada part yang macam ni kan, kita nak buang. Ini part ni kita nak buang kan. Contoh awak dah tanda, awak drill kawasan ni nak buang. Awak nak drill. Tapi kalau perhatikanlah, mungkin ada kawasan kita tak dapat drill betul-betul rapat antara satu sama lain. Kita tak dapat drill betul-betul rapat sebab kita nak elakkan dia termakan kawasan yang kita nak. Kawasan yang putih ni kita takut dia termakan, jadi kita buat jarak sedikit. Solutionnya kita akan gunakan pahat logam ni. Awak akan letakkanlah. Awak drill. Antara contoh surface tu dia berlubang kat sini, awak dah drill kan. Bahagian ni awak nak buang. Jadi macam mana kita nak pisahkan kawasan tu? Jadi kita gunakan pahat. Pahat tu awak letak dekat sini, kemudian awak akan ketuk menggunakan millet. Awak ketuk guna millet, perlahan-lahanlah ketuk. Jadi dia akan pisahkan kawasan antara lubang yang awak dah drill. Jadi kena tahu bila awak nak pakai awak punya chisel ni. Chisel ni kita just ada flat chisel lah. Kalau ikutkan ada macam-macam jenis bentuk. Ada diamond, ada half round. Iaitu awak boleh explore lah nanti. Yang ada dekat lab kita akan pakai yang flat. Kemudian kita ada tukul ataupun kita ada dua jenis lah. Ada satu jenis besi, satu lagi yang jenis lembut. Biasa kita panggil mallet ataupun gading. Yang ini dia punya tempat hammer depan tu ada yang pakai metal, ada yang pakai rubber. Yang rubber ni, kenapa kita pakai rubber? Kenapa kita tak pakai yang besi? Kita nak jaga permukaan workpiece. Takut terketuk dia kemik. Bila dah kemik, nanti markah kekemasan awak ataupun daripada segi dimension awak punya ketebalan mungkin dia dah berlaku lekuk. Kat situ tolak markah lagi. 70%. Kalau awak lihat macam kat mana kita nak bagi? Benda-benda macam tu lah. Kemik sikit workpiece pun akan tolak markah. Kita tak nak, kita guna alat tukul ataupun mallet ni
dekat permukaan, macam kita nak ketuk tak nak terlalu kuat, kita gunakan mallet lah, dia rubber, getah. Dia punya ketukan tu pun kalau kita tersasar kena ke workpiece kita takkan rosak. Okay, ini berus ataupun brush. Brush ni just awak nak bersihkan kikir ataupun awak nak bersihkan permukaan workpiece awak. Dia punya kikir kita tak pakai bulu biasalah. Nanti awak boleh rasa surface dia lebih kasar. Kalau dalam gegas ni kita pakai kikir yang berus lebih kasar. Okey, yang bawah awak boleh tengok gergaji besi. Hacksaw ni kita akan pakai untuk potong awak punya workpiece. Workpiece dekat bahagian mana yang awak nak potong. Kalau awak tengok balik dekat sini, yang bahagian atas ni awak boleh potong menggunakan hacksaw ataupun gergaji besi. Yang area ni awak boleh potong pakai hacksaw. Yang bahagian ni pula kita biasa kita drill lah. Kita drill. Ni kita drill. Akhir nanti kita pakai chisel tadi, pahat untuk pisahkan dia betul-betul. Terpulang lah kalau ada setengah student yang bahagian atas ni pun dia nak drill. Terpulang pada awak. Awak nak drill boleh. Test lah kawasan ni, drill dulu sebelum awak nak buat dekat kawasan yang lebih kritikal. Test dekat kawasan-kawasan yang awak nak buang ni. Macam mana feel untuk drill tu. Okey, itu gergaji besi. Okey, seterusnya kita ada mesin gerudi ataupun drilling machine. Drilling machine ni kita nak buat tebuk lubang. Okey, untuk pakai drilling, awak nak pakai drilling, awak kena faham workpiece awak 4mm. Memanglah kita nampak macam taklah tebal mana. Taklah tebal mana 4mm. Tetapi tolong bila guna mata drill tu jangan terus tekan ke dalam. Perlahan-lahan. Kita pujuk. Dia metal, dia bukan kertas, dia bukan span. Jadi alat metal ni dia keras. Aluminium ni dia punya kekerasan tu bukan macam awak tengok kain ataupun span. Dia betul-betul keras. Jadi kita pujuk, tekan sikit-sikit. Masuk sikit, tekan 0.5 mm dulu. Lepaskan, tekan sikit lagi. Lagi chip dia tu pun adalah laluan nak keluar, perlahan-lahan kita pujuk. Kalau kata awak terus tekan 4mm, kita khawatiri mata alat kita patah. Satu mata alat patah, nak kena cari ganti pula. Kita tengah dalam bengkel ni bukan mudah nak ada alat ganti. Jadi tolong hati-hati sebab alat-alat tu semua limited. Kena gantilah kalau patah. Okay, ni untuk kerja buat penubukan lubang dekat metal. Kita pakai mesin gerudi, mata alat, ni mata alat lah dekat bawah awak boleh tengok. Kita akan pakai yang diameter 3mm. Ini semua dah ada dah dekat makmal, tapi tolong jaga. Tolong jaga dan jangan ambil. Tak boleh bawa balik. Okay, semua benda ni tak boleh bawa balik lah. Okey, ni pun stepnya samalah. Yang tadi saya dah terangkan, kita akan dapat first sekali awak akan dapat workpiece saiznya 50 x 50 x 4mm. Tapi awak tetap kena check dulu. Kalau kata kat sini 49, tolonglah ganti ambil workpiece yang betul. Kalau kata 51 tak apa. 51 nanti awak boleh file dia ataupun awak boleh kikir dia jadi 50. Nanti awak tandalah pakai awak pakai scriber ke ataupun yang tadi awak pakai yang untuk 90 darjah tanda straight vernier tu kan. Nanti tengok apa yang sesuai. Okey, ni langkah kedua, kikir bagi jadi betul-betul ngam 50 x 50 x 4. Awak dah kikir. Lepas tu gunalah alat-alat yang saya dah sebut tadi. Kat mana nak buang, kat mana nak simpan, nak pakai alat apa yang sesuai, teknik apa. Jadi kat situ nanti bila masuk bengkel, macam ni lah awak boleh nampak dekat tempat ni, spot ni, awak dah gerudi nak buang. Kat sini dia tak
tak betul-betul terputus. Jadi kat situ yang tadi kita pakai chisel, kita pahat dia, pak, tepuk. Tapi kena perlahan-lahan lah, benda metal ni kena pujuk. Dia keras. Dia keras, jadi perlahan-lahan buat. Tapi janganlah terlalu lembut, nanti tak terpotong bendanya. Okey. Yang ini pun dia sebenarnya ikut kreativiti lah. Kalau ada student sampai habis ni dia nak drill. Dia seronok main mata alat drill ataupun itulah first experience dia pegang mesin drill, dia nak drill sampai habis, boleh. Tapi kalau tak nak drill, awak boleh je pakai gergaji potong. Itu ikut kreativiti awak untuk buang bahagian A ni. Kalau nak pakai gergaji dekat kawasan ni pun boleh, nak pakai drill sampai habis pun boleh. Cuma nanti kemaskan guna kikir. Kemaskan guna kikir. Okey, kemudian kita tak bolehlah bergurau-gurau. Okey, bila awak nampak dekat sini, bila awak dah drill, kesan drill ni dia akan berlekuk-lekuk kat situ. Yang lekuk-lekuk ni awak pakai file lah ataupun kikir untuk licinkan daripada rough, lepas tu pergi ke smooth. Okey, itu juga saya harap awak dah jelas. Ini pun sama. Ni tempat yang awak nak drill. Kat mana apa semua tu, macam mana, size diameter kena penting, kena tahu betul tak nak pakai. Jadi sebelum awak nak drill, check dulu mata alat, pakai angkut vernier, betul tak 3 mm. Kalau kecil lagi, apa jadi? Kalau terlebih besar, apa jadi? Dia kalau terlebih besar, nanti lubang terlalu besar, reject. Ni saya skip, ni alat buat lubang ulir ke apa ke ni, kita tak terlibat lah. Lepas tu kalau kawasan yang berlekuk ni, kikir apa yang sesuai? Kita nak trim kawasan ni. Kikir jenis apa? Okey? Nak dapatkan kawasan lengkuk. Ni spesimen awak lah tadi. Spesimen awak, apa yang kita nak buang. Yang kawasan merah ni semua kita nak buang. Saya dah terangkan tadi kan, kita nak buang. Cuma yang radius tadi ni daripada 2 mm, kita tak pakai 2 mm lah, kita pakai 3 mm punya diameter. Okey. Ni kawasan yang buang. Bahagian atas 1, bahagian bawah 2. Yang bahagian merah ni pun kita akan buang. Dan akhir sekali awak akan potong 2. Cut line. Cut into 2 pieces. Yang ni bahagian 1, ni bahagian 2. Okay, ni bahagian 2. Okay, yang akhir bila awak dah potong, kita akan slotkan. Ni dia punya workpiece tadi kan. Yang ni yang nombor 1, yang ni nombor 2. Kita akan slotkan dia antara satu sama lain. Dan kena make sure dia boleh slot ketat. Dia slot ngam. Ngam tu 70%. Tapi saya tengok pula surface luar ni betul tak 50 kali 50. Ada lengkuk tak dekat atas surface. Kalau kata ada hammer besi terjatuh, terlekuk, dah kurang markah. Kita tengok kekemasan, dimension, surface atas akhir macam mana. Okay. Ni antara rujukan yang awak boleh tengok. Buku-buku ni awak boleh carilah. Okay, kita dah selesai. Itu sahaja untuk bengkel gegas. Ada yang nak tanya apa-apa tak? Sebelum kita bersurai. Saya dah selesai. Ada yang nak tanya ke? Kehadiran jangan lupa isi. Ada yang nak tanya? Puan. Ya, saya. Apa tu nanti masuk bengkel terus buat ke ada buat